tuan-tuan dan puan-puan dan yang dirahmati Allah sekalian. Yalah, yang kanan-kanan ada kan, kiri selain pada yang kanan adalah. Alhamdulillah, seronok bila saya sampai ke Dewan ni, tempat bersejarah ni kan, saya datang ramai. Nampak tengok ramai tu seronok. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Dan alhamdulillah, ke mana-mana juga yang saya pergi, saya perasan satu perkara, kita maintain prinsip kita, itu yang penting, iaitu prinsip mempertahankan tempat duduk belakang. Itu ada satu perkara yang biasa berlaku. Dan harus diingat, walau apa pun yang saya katakan di hadapan ini, mereka akan kekal duduk di sana. Dia tidak akan beranjak, dia gelak-gelak, wah dia katakan kita lain, tapi dia tetap tak bangun. Tengok kan, macam mana pula kan cakap, wah tadi pun yang muncul, sebab ada macam-macam faktor. Sebab belakang ni senang kan, kalau kita keluar tak perasan. Antaranya lah, antaranya. Tapi bukan orang sini lah, tempat lain juga. Ada yang nak cari pahala lebih, dia menyambung nyawa. Dia menyambung nyawa dengan memanjat lagi lebih tinggi, naik 3 atas. Itu menyambung nyawa tu ada kalau apa-apa hal tu maknanya pahala lebih sikit lah. Langkah bawah ni benar agaknya lah kan. Jadi alhamdulillah hari ini kita berbicara tentang soal hijrah. Saya tadi dikatakan saya takut bila MC cakap lebih, rasa macam alamak tak terbawa rasa kan. Tapi bila disebut tadi mula nak jadi Qolobilah, tiba-tiba lahir kat Jempol kan, pelik tak? Semua tinggal lagi. Dulu saya lahir ke kampung Aida Dali, Batu Kikir, Jempol. Cuma dulu orang bila sebut Batu Kikir, dia ingat Qolobilah. Dia anggap Batu Kikir tu Pilah. Itu yang ada sebut Pilah, ada sebut Jempol, tak salah mana-mana kan. Yang penting Wali 9 lah. Saya cubalah cakap KL. Saya cuba. Ya. Jadi takut tak faham kan, takut faham lah. Faham lah kan, mana polik-polik mana tu kan, nanti saya adjust lah balik kan. Kenapa cerita apa dah hal ada berkisah, kenapa kan, kenapa ya? Saya tahu bila saya tanya dia pun ada kisah, saya tahu tak kan, bila saya tanya pun dia pun tak kisah kan. Jadi ada yang datang sebab ni lah, ada yang datang sebab dia masih kena masih ada ke syarat yang 7 hari khusus tu bersih tu? Tak ada lah, tapi maknanya tak wajib lagi nya. Tak wajib lah datang hari ni. Tak dapat kau jawab dah. Tak wajib ke? Tak, alhamdulillah. Ada yang wajib kok, maknanya tu bos dia lah. Mungkin department dia lah tu wajib. Jadi sinilah tempat yang paling bersejarah saya datang tu, sebab saya bila ada bawa contoh, ingat tak saya bawa contoh pasal komunikasi sampai tengok dalam YouTube macam mana ada orang dekat dalam dekat PJ tu lah yang dia jaga nombor. Saya masa tu mesyuarat kat bahagian isyarat, kat bahagian bawah tu ada jaga nombor. Banyak tahu lah, dia pakai jepung, blazer, free hair sikit. Saya masa tu datang dengan asisten, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ni cik, ada apa-apa boleh saya bantu? Langsung terlupa urusan. Tu MBPJ lah, MPJ ni lah sampai. Ya Allah, apa-apa. Orang kena belajar komunikasi. Dia cara senyum dan cara bertanya tu terpancar keikhlasan pada hati dia, yang membuka hati orang berurusan di MBPJ. Malahan berurusan dengan dirinya sendiri. Ada apa-apa boleh saya bantu? Ya Allah, apa hal dan kita datang sini kan terlupa. Tanya sistem apa saya dalam. Terus kita mesyuarat lah dekat. Oh, okey. Ada mesyuarat dekat. Okey. Sila ikut saya ke mana juga sanggup kita. Komunikasi kan. Sampai ke atas tak tenteram bila meeting, tak tenteram. Lama lagi ke meeting kan, lama takut budak tu orang pergi minum kat lama. Takut macam tu lah kan, macam tu sekali lah. Berkuasa. Sebab saya pernah handle team building sebab untuk lembaga hasil dalam negeri. Dia masalah kan, lembaga hasil dalam negeri ni diceritakan saya tak cerita lah, tapi ada masalah lah. Dia kata ada satu masalah, iaitu setiap kali ada kan job rotation, macam kita di majlis ni kurang silah kan, tapi macam dia buat job rotation, kena sampai dia dapat surat dia kena bertugas di kaunter dah mula dia beragam.
Ada yang tak surat, tak dapat lah apa semua. Lepas tu doktor dah nasihatkan tak boleh stres-stres semua macam tu lah. Ya, jadi jadi sebab apa tahulah lembaga hasil orang pergi kaunter tu kebanyakan mengamuk ya. Di MBPJ pun ada kat lah, cuma tinggal lagi dah biasa kan. MBPJ dia semakin amun biasa. Segala MB, MP ni biasa. MD lagi lah. Bawa parang. Ya. Macam daerah tu, bawa parang jadinya dia ambil parang tu. Bam. Kau tahu tak aku siapa? Mau dia punya marah. Dulu jalan Pilah ni ada duit main tu. Dia buruh buat jalan JKR dulu. Kalau tak ada jalan tu kau tak boleh lalu tu betul tak? Rumah dia punya belagak. Dia marah sebab lambu dia kena ngampek. Parang buat apa? Dah biasa kena marah kan. Jadi dia orang tu tak biasa. Bila dia orang tak biasa tu semua yang tak nak lah, apa semua mengamuk pasal cukai tiba-tiba kena potong banyak apa semua macam tu lah. Jadi isu yang tu kan. Ini maknanya kuasa komunikasi. Tapi kau nak cerita pasal tu lah. Bila sebut pasal bicara hijrah pada pagi ni, lebih kepada melihat apakah betul-betul hijrah. Apakah kaitannya dengan pada hal ada berkisah. Lebih kepada perubahan diri kita. Kadang-kadang kita mengkisahkan benda yang tak sepatutnya kita kisahkan. Dan kita tidak pula ambil kisah untuk benda yang sepatutnya kita kisahkan. Oh lama. Kata-kata Samsul debat pada hari ini. Ya, kan? Ada yang tanya kenapa Samsul debat? Kenapa Samsul debat? Bukan sebab penglibatan pada debat tu pun. Sebenarnya memang betul lah saya terlibat dengan debat dan pidato. Cuma punca saya sekali kalau ceramah dekat Surau Puncak Setiawangsa KL. Saya minta ceramah kat situ. Lawa betul, rumah besar-besar situ, mak Puncak Setiawangsa nak kekaya lah. Surau naik bukit tu sikit. Lawa surau, lawa standard masjid dalam surau tu punya lawa. Saya tengok dia punya apa, ada satu dinding tu dia buat pakai kaca, kat situ dia buat tulis pengumuman tau. Pakai kaca, tak main nak whiteboard. Sampai tu saya tengok carta organisasi kan. Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Tan Sri, Datuk Sri. Tak ada batu encik kat situ dah. Comel lah awak tengok kan. Langsung saya masuk dalam kereta, dia tengok nota kan salah dia cakap apa. Rupa-rupanya penganjur tu terlupa nama saya. Dulu kalau saya ceramah, dia akan perkenalkan saya Syamsul Abri bin Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, macam tu je. Jadi dia ni dah terlupa, dia jemput saya, siapa nama penceramah tu? Samsul apa? Tapi dia debat-debat dah. So dia tulis penceramah malam ni Samsul debat. Itu mulut. Itu mulut. Lepas tu sampailah beberapa majlis yang lain dah Samsul debat. Dan harus diingat, Samsul debat tidak ada kaitan dengan Aida Jebat. Kan? Ingat tu? Jangan menyebar-nyebarkan, memandai. Kita dah masuk minit yang ke-20. Minit ke-20. Percaya tak? Betul tak saya cakap? Dia masih tak bergajak duduk belakang. Selagi kau tak duduk depan ni, dia sabut dia letak. Duduklah depan sana kan. Ni galak tak apa bondo kan. Duduk depan. Mana depan ni? Setiap kali pun mesti minta tolong penuhkan depan. Semua majlis itu. Prinsip benar kan? Aduh. Orang tak, yang ni saya faham sebab dah ada orang mungkin tempat lain juga. Seperti kalau kalau ada donggi, ya. Nampak tak? Ada mulut dah nampak orang kata. Asal tutup bukan. Saya perangai saya kan, saya ni kau musik tau. Kadang-kadang saya tengah ceramah, tiba-tiba ada orang baru masuk kan. Dia masuk, dia fikirlah tadi ceramah saya. Dia pun dalam ada apa. Wah, baru mulut. Wah, ni sarapan ni. Dah balak awak dah. Okey. Tapi malam tadi paling sonok saya ceramah. Sebab malam tadi saya ceramah kat Masjid Batu Kikir. Buat pertama kalinya. Ini sebenarnya kalau TV tu aku panggil dia bukan. Tentu lagi orang kan. Tapi sonok malam tadi jumpa kampung. Wan-wan semua datang. Paling sonok tengok orang tua tau. Kita baik-baik dengan orang tua boleh banyak untuk dia macam mak kita. Kadang kita hasah kira sesiapa. Untung sambut macam mana? Timbul macam tu sambut timbul tu mati tenggelam. Tak tak?
Yang baik-baik tak tahulah nak darah lawa. Contoh kan mana tak tahu kan. Tak faham taklah. Jadi bila sebut pasal hijrah, perasan tak? Tiba-tiba kita tengok dah 1438 hijrah. Tiba-tiba, perasan tak? Perasan tak? Macam baru lagi itu. Lah, saya terasakan macam baru semalam yang 1411 kat kalender rumah mak saya tu. Ingat tak? 1411, 1410. Tiba-tiba dah. Baik boleh 38. Tu tandanya apa? Tandanya apa? Dah tua. Apa yang abang jawab? Tu tandanya masa cepat berlalu. Tak ada cakap macam tu dah, memang dah tua. Cadar macam mana pun kalau tak letak kat muka aku tu cecenia tak bangun dah, memang dah tua. Ni cecenia. Lu putih. Boleh putih kan. Nek loyo dah tengok ikan. Ya. Kita cakap loyo pun kayo lah ikan. Dia biar ada kayo ke semonggah segitu. Dia cenia tau, dia kira cenia. Orang yang tak cantik, orang yang tak cantik rasa diri dia tak cantik. Orang tu tak cantik dan dia rasa diri dia tak cantik, maka orang ni cantik, kesimpulannya. Orang tu cantik, rasa diri dia cantik, maka orang ni tak cantik. Orang tu cantik tapi rasa diri dia tak cantik, sah cantik Nala tak cantik, rasa diri cantik. Dia bayang tak buruk kan? Pak, saya bagi perlambangan jam tu ya kan? Pak, faham kan? Tanya diri gitu. Itu sebabnya kalau cakap lawan nyawa, mana ada ni semua Allah Ta'ala. Mana dia rasa cantik tapi Allah Ta'ala bagi. Pak tak kan? Orang lelaki, kita teruskan peranan kita sebagai manusia paling jujur dalam muka bumi ini. Betul lah orang buat kan, betul kan? Orang lelaki ni paling jujur dalam penipuannya, kena faham. Orang lelaki terpaksa begitu sebab kalau tidak dia akan banyak menyakitkan hati isterinya. Bang, cantik tak bang? Cantik tak? Ya Allah, cantik. Pakai apa pun cantik. Puan nahan dalam hati. Ya Allah, tak daya dah tengok ada. Tapi kita terpaksa cakap macam tu, tahu tak? Terpaksa cakap macam tu demi nak jaga hati. Kan? Nampak? Itu sebabnya kalau orang perempuan kat mana dia jaga? Awak tak mau pakai ni. Jadi alah bang. Abang kalau macam ni lah pakai. Tengok, tak jaga langsung hati kita. Kena ingat tau. Bila tanya balik kenapa kita cerita pasal hijrah pada hari ni. Bila tanya balik. Hijrah kita cerita ni nak ambil kisah siapa? Kisah siapa? Kisah Nabi kita kan. Dulu-dulu kan kisah Nabi kita. Yang mana bila sebut pasal hijrah, kita tengok basic dulu. Di dalam surah An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard murawaman katsiran wa sa'ah. Yang bermaksud barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Okey, satu. Kalau dia berhijrah, dia berubah tempat, pergi ke satu tempat yang lain, maka dia akan nampak betapa bumi ni hijrah ni luas dan rezeki yang Allah Ta'ala bagi banyak. Dia tu satu. Kita boleh tengok benda ni, ayat ni daripada aspek penghijrahan geografi, tempat ke tempat lain. Macam Nabi daripada Mekah ke Madinah, boleh tengok. Mungkin juga boleh tengok dari satu tempat ke tempat lain. Itu sebab kalau kena pindah jabatan, jangan mungut. Perangai kita tak tahu kenapa. Dulu waktu interview je tengok macam mana. Kita ni kerja ni teruk ni. Biasa penunggu dega kerja memang menggugut orang. Macam ni. Ni betul kan kerja di sini teruk ni. Tak pernah cakap awak buntung tau interview dengan kita sebab kerja sini memang senang. Awak tak kerja pun tak apa. Memang kan tak ada. Memang tak ada semua. Cerita kerja teruk tau. Ambil video ni memang kerja besar sampai tak tengah malam. Kadang tak balik pun ada. Macam mana awak boleh?
Saya dah biasa kerja kilang tu, kadang pada 2-3 hari tak boleh. Mak dia punya jawab kan. Dia punya jawab kan. Jadi kalau kita nanti banyak macam kerja, kita kena buat. Suruh ni, kita kena buat. Tak apa, saya nak buat. Saya seorang yang akan ikut apa juga arahan pihak atasan. Bila kena pindah, buat saya tak dapat mohon rayuan jangan pindahkan saya. Apa benda ni? Kau cakap tu macam mana? Nampak tak? Sebelum dapat kerja dengan dapat kerja, berbeza apa yang tu? Sama macam kahwin. Belum kahwin macam mana janji dah? Bodoh kan? Lelaki sering tertipu kan benda tu. Balik menjawab tetap menjawab. Kan mentang-mentang ada ramai, kita lah kata kan. Dia tengok orang perempuan dia bersatu hati tu nampak. Dia ramai, kemudian dah ada dia punya halaqah dan nampak ada grup dia nampak. Dia duduk grup dia. Lelaki dah lah tak ramai, bersepah atau teh dia senyap dia. Macam mana nak padu sokongan untuk lelaki nampak tak? Kan? Jadi makna dalam cerita hijrah tu pula, dan Nabi sebut apa lagi pula? Nabi pula bersabda, Nabi kata, barang siapa yang hijrahnya untuk kepentingan duniawi atau kepentingan wanita yang dinikahi, maka manfaat hijrahnya pun sesuai dengan apa yang dituju. Makna kata, apa yang paling baik sekali? Kalau tengok hijrah Nabi, kenapa Nabi berhijrah? Nabi kalau ikutkan waktu duduk di Mekah tu, Nabi dah mula dapat pengaruh. Nabi dah mula ada pengikut. Tapi bila perintahkan Allah supaya berhijrah ke Madinah, Nabi pergi. Sebab Allah Ta'ala suruh. Lillahi Ta'ala. Sepanjang perjalanan bila Nabi pergi ke Madinah, tidak sekali pun Nabi menoleh ke belakang. Maksudnya, macam payah pula. Tak ada. Nabi teruskan perjalanan. Kan? Sampai ke satu kampung. Alamak, siapa lah nama kampung tu. Punya riang penduduk tu menyambutnya. Tu yang keluar lagu tu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Pernah dengar tak tu? Biasa kan mari kalau pertandingan, ada pertandingan yang antara departmennya, nasyidnya. Sahabat saya dah kembali ke rahmatullah semalam kan. Apa Saleh Jerit kan. Pagi tadi ke semalam? Semalam. Sama tim nasyid dengan saya semalam tu. Semua sini. Bawa rambut azan dengan dia begini. Bawa rambut azan. Dulu masa sekolah agama nak bawa rambut dapur ni. Yang bawa rambut azan. Dia bawa azan yang ini. Contoh lagi kan. Sebab bila azan kali tak langsung sampai asrama perempuan. Dulu lah. Dulu. So kecil-kecil kan. Dah perempuan tanya, kau yang azan kita ni? Tak ada. Kata cik macam tu lah kan. Muda lagi dia. Dia baru kira kalau dia meninggal maknanya umurnya 40. Kalau dia senior je lah. Belum 40. Jadi makna kata, tadi kalau yang terbaik ni kalau sebut pasal hijrah kenapa? Hijrah kenapa? Allah. Sebab Allah suruh maka dia buat. Dan kita ni pula kadang-kadang bercakap tapi tak buat. Kalau kerana Allah, kalau kita buat kerana Allah ni ayat. Apa dah hak? Ada kekisah. Allah Ta'ala suruh, pedulilah apa orang cakap. Yang jadi apa dah hal dengan ada kekisah ni cerita pasal orang. Semua berkait dengan manusia. Aku dengar orang ni cakap kau macam ni. Ada kekisah ayat kan. Orang ni mesti berkait dengan manusia lain. Ingat apa benda yang kita buat jangan sabit ke orang, biar sabit kerana Allah. Itu paling salah. Kalau hidup tak ada tujuan sekalipun kerana Allah lah yang paling baik sekali. Kemudian Nabi juga sebut hadis Nabi, inna a'malu binniyat. Biasa kita dengar ayat tu. Kan? Inna a'malu binniyat. Segala perbuatan sesuatu amal tu bermula dengan niat. Kenapa Nabi sebut hadis ni? Kenapa Nabi sebut ayat ni? Nabi sebut sebab pada ketika hijrah tu bukan semua ikut Nabi sebab Allah. Tak. Ada seorang pemuda ikut Nabi pergi hijrah sebab ada seorang perempuan dalam grup hijrah tu dia suka. Dia suka kat perempuan tu. Dan perempuan ikut Nabi hijrah, dia pun ikut lah. Sebab dia perempuan tu ada. Maka dapat lah dia berpindah tu. Berhijrah lah dia dapat lah perempuan. Dapat tengok perempuan tu. Dapat perempuan tu lah tahu dia dah. Sebab dia minat ke perempuan tu. Kerja kenapa? Kalau kerja lah kita. Kenapa kau kerja ambil PJ ni? Sonam terjamin. Yang terjamin tu lah yang tak dapat. Ayat yang orang biasa sebut bila interview. Sebab kerja kerajaan ni terjamin. Dia kata. Susah-susah lah. Betul tak hari ni kalau buka jawatan kosong, buka jawatan kosong pasal tak? Bawa ribu orang minta jawatan sana. Tiba-tiba ada saudara orang kita.
Mana? Tiba-tiba ada call kita, Assalamualaikum, malai. Tak kenal, bukan orang lain. Tiba bukan orang lain. Siapa? Alah, kan satu lorong dengan rumah mak kau tu, yang kat ujung. Makna orang lain lah tu. Dia cakap bukan orang lain, masa tu lah saudara ayah kita dengan ayah dia rapat lah. Macam-macam cerita kan. Sebab apa? Sebab orang terdesak nak kerja. Jawatan grade M17 saya tengok yang minta ada degree pun ada. Tak? Sebab kerja susah. Itu sebab kat Majlis Perbandaran Seremban nak ambil jawatan walaupun grade M17 dia kena lari dekat Stadium Paroi tu. Walaupun dia type, walaupun kerani, semua jawatan kena lari sebab terlampau ramai yang layak kan. Suruh semua lari, senang. Ni ya, kuasa dah tentu dah lari yang berapa round lagi banyak dengan macam-macam benda pernah baik kan. Ni dia lari 2 round. Kat Stadium Paroi 2 round lagi. Kat nilai tu dah seorang lari, meninggal. Tahu cerita? Ada seorang staff dia lari, dia rupa dia memang ada sakit, macam-macam sakit jantung, darah tinggi. Orang dah cakap, siapa yang ada masalah kesihatan, bagi tahu. Dia sebab terlampau nak kerja, nak cerita. Dia lari baru 2 round, dia baring dekat tepi padang. Dia baring dekat tepi padang tu. Lepas tu dah tengok muka dah pucat, dalam perjalanan meninggal. Pak, punya nak kerja kat majlis. Memang Majlis Bandaraya Putrajaya lobby lain. Bunuh diri sanggup, yang penting dapat. Bunuh diri yang penting dapat. Tapi bila dah dapat, bunuh diri orang nak buang dah. Betul tak? Ya. Kat Stadium Paroi itu 2 round lagi tu. Dia siap ambulans, dah siap buka pintu. Yang seorang tu lagi round pertama, orang kedua dia sendiri masuk ambulans. Kalau Allah hantar, tak daya orang ya Allah. Dia sendiri minta hantar tu kan. Jadi saya cerita tadi lillahi ta'ala, kerana Allah. Bila kerana Allah kita akan jaga kerja kita ni elok. Bila kerana Allah senang hidup kita ni. Iya, apa dah hal? Bang, kita punya ni bang. Apa ni tengok kan, apa ni kan ditukar kereta besar. Syukur alhamdulillah. Apa dah hal biarlah deh. Kereta ni okey kok. Grand Liviva. Yo Grand Liviva, kita Grand Liviva 8-0 ya. Seleso parking sana. Abang pula dia belum cakap tak pernah ni. Ingat rezeki daripada Allah kan. Yalah, pak kena lelaki gak jawab macam tu. Pak tak? Perempuan minta ya kan. Lelaki ni kena sabar apa banyak. Yang so, hari ni undian perempuan saya tak dapat. Kan? Tak ada lah. Orang perempuan kan orang perempuan bang. Kerana Allah bang. Itu sebab orang budak-budak yang menikah hari ni saya tengok. Nawaitu pun tak ada. Siapa yang belum kahwin ni ingat. Nak cari calon suami, nak cari calon isteri ingat. Biarlah kenapa orang nak kahwin dengan kita. Sebab Allah. Kalau itulah jawapan yang dicari, alamatnya ramailah yang tak kahwin di Malaysia ni. Sebab tak ramai yang jawab macam tu kerana Allah ni. Masalah yang paling besar, ramai yang jawab nak kahwin kerana Allah ini hanyalah lelaki yang dah kahwin. Itu masalah. Sebab dia dah tak ada jawapan lain. Kenapa you nak kahwin dengan you kan ada isteri? Kerana Allah. Kan, mata usik hati ni. Enggak. Iya. Salah tu lah salah. Kadang kenapa orang nak kahwin? Sebab semua kawan nak kahwin, habis, fail. Kenapa nak kahwin? Duit tak cukup, fail. Kenapa nak kahwin? Masa dah sampai masa sebab yalah tengok ni masa ni nak barang makin lama makin mahal, hantaran makin mahal. Terus sekarang kahwin, jangan. Kenapa nak kahwin? Sebab perempuan ni sebab jap. Yang boyfriend dia kenapa dia nak kahwin dengan I? Sebab ini funny. Pandai baby. Tapi janji tau kena funny macam ni. Sampai bila janji. Masa tu kita terpedaya dengan kemanjaan itu. Begitu pun cucu-cucunya tengok ayah. Cucu-cucu ni tangan kan kita pun boleh jumpa kan. Orang perempuan kena tahu lelaki memang dilahirkan kelakar.
Dia kelakar semua jadi, by nature dia memang kelakar. Kadang-kadang kelakar kita ni terbantu sebab kawan perempuan tidak menghargai kelakar kita. Dia suruh kita baik kelakar, kita baiklah kelakar. Bila kahwin kita baik kelakar, dia boleh cakap, abang tak boleh serius ke? Alhamdulillah, Allah, kau yang dulu suruh baik kelakar. Akhirnya kelakar lelaki ini tadi dihargai oleh orang ketiga. Bahaya kan? Maka nasihat saya, kalau tak kelakar pun kau golak. Ya Allah, bang. Bang, tuan-tuan abang sebenarnya kita kahwin, inilah yang paling kelakar. Biar dia jadi gitu. Ya, biarlah kerana Allah. Kenapa nak kahwin dengan saya? Kerana Allah. Kerana Allah. Lillahi ta'ala. Kalau tidak, benda tu jadi sia-sia. Kenapa awak bekerja ni? Kerana Allah. Bila bekerja kerana Allah, dia tak nak rasuah. Bekerja kerana Allah, dia tak ada mula-mula dah. Itu sebab kita kena rejuvenate. We must rejuvenate ourselves. Otherwise we harden. Main-main kamu sudah baca kamu putih. Kan? Rejuvenate. Saya selalu bagi talk sebelum ni pasal motivation ni. Tajuk dia rejuvenasi minda. Kalau rejuvenasi minda tu biasanya Syamsul Amri lah yang bagi. Rejuvenate ourselves. Otherwise we harden. Apa maksud rejuvenasi? Perempuan patut boleh jawab. Sebab skincare ni semua tulis rejuvenate your skin. Apa maksud rejuvenate? Dah mula ada koma. Bila tanya pula tu sebab anak-anak ikut macam tu. Kat sekolah macam tu lah. Kelas ada berapa soalan, yang seorang tu pula siap pandang orang lain. Macam soalan tu tak tuju kat dia tu. Rejuvenate apa maksud? Ha? Nampak? Buka internet lagi. Betul tak tu? Meremajakan. Atau dari segi istilah Indonesia, ianya disebut sebagai pembalik budaya. Bukan secara perkiraan, tetapi lebih bersifat fizikal. Ubah begitu, ubah cara fikir kita. Itu sebab ada orang walaupun dia dah tua, tapi dia punya perasaan dan pemikiran dia macam orang muda. Weh, minggu ni ada family day weh, MBPJ, kau pergi tak? Mestilah pergi. Wah, rugi tak pergi. Dia lagi hebat orang muda. Yang muda baru cakap, kau pergi tak? Tak dapat aku. Mana? Papa belum papa dah lombi malam. Pilih. Kita boleh tahu karakter tau. Tengok sign attendant tadi pun boleh tahu karakter. Betul. Kalau sign dia kacik kat dalam kotak tu, maka dia buat hal dia kan, tak campur orang. Kalau sign dia ngam-ngam kat garisan yang dah ditentukan tu, maka dia jaga sempadan dia. Jangan masuk tempat kau. Kalau yang sign bosah masuk petak orang tu, mengacau orang itu dia. Dia tengok siapa sign dia bosah-bosah, dia betul dah mengacau. Ya. Semua tahu tu. Dah, jangan dia mula tunjuk. Kau lah. Orang perempuan ni memang dia telik suruh tu. Kau. Orang lelaki, aku lah tu. Dia lelaki, dia akan tanya diri dia sendiri. Bila sebut lillahi ta'ala tu tadi, mudah. Kerja kita mudah. Kenapa nak kahwin? Kerana Allah. Cuma kan Allah. Bila berunding pun tak ada banyak cerita. Macam mana dari segi hantaran terserahlah pada pihak perempuan. Jangan macam tu. Kalau orang lelaki berapa nak bagi kita terima. Betul ke ni? Betul. Kalau kita punya kalau dah macam tu katanya, insya-Allah tak adalah banyak, kita bagi dalam 50,000. Ya Allah, jangan banyak sangat. Bila nak bagi tu? Betul lah kan? Dalam bekerja tu, bila kita niat kerana Allah, kita tak ada mengular dah. Masuk dah lah, ambil. Kan? Pancikat. Pukul apa? Pancikat pakai apa? Pakai ke tampri. Masa scan mari ingat tak 10 jari scan. Tak kudung satu ada satu lagi kan. Cek itu pun ada dah orang ambil pisau kulit tu dituli ibu jari punya kulit tu disiat dia lontar ke rabah. Pemadam lah. Pemadam justru kawan dia touch kan. Ada yang baik.
Tahu kan tak nak datang. Kadang-kadang masa dulu ingat tak yang pangkat sotong gurita tu. Iyalah dia tolong orang saya cengang. Sabui. Tapi sebenarnya tak payah pancat-pancat ni, betul tak? Percaya pada staf kita, tak payah pancat. Dah masuk lah kita, dah masuk tahun 2016, dah masuk 2017. Tak payah pancat lagi, kita percaya pada staf kita. Betul tak? Duduk ceramah pun belakang boleh kata betul. Macam mana? Ya. Tak cakap orang sini, tempat lain. Tak payah pancat dah, dia patut pakai buku macam dulu. Pakai buku macam dulu. Jujur je kita tulis ni, itu tak? Nak uji kejujuran. Pengarah Jabatan Penguasaan ZAP 7.30 pagi sign. Pembantu penguasa kanan sama seperti di atas sign. Sampai bawah tu SDA. Audit luar datang, ya Allah baik semua. Bagus. Ini contoh terbaik. Semua sampai serentak 7.30 pagi. Macam pegang tangan sampai. Tak ada waktu yang ambil dah. Kan? Bila kita bekerja kerana Allah, lillahi ta'ala kan, kita tak risau tentang penghargaan dan pujian manusia. Semuanya kerana Allah, lillahi ta'ala. Imam Al-Shawqani kata apa? Imam Al-Shawqani kata ada antara sebab doa tidak dimakbulkan apa dia? Yang pertama dia kata dia takut pada Allah tapi dia tak pernah tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Yang kedua dia kata dia sayang Nabi tapi dia tak pernah amal sunnah Nabi. Yang ketiga dia tahu syurga itu benar tapi tak pernah berusaha ke arah syurga. Yang keempat dia tahu neraka itu benar tapi tak pernah berusaha lari daripada neraka, malahan check in. Yang saya faham, tak adalah orang paling faham, saya lah paling faham kalau kau jauh dekat majlis ni. Faham benar. Sebab saya marah kalau orang bantai majlis, saya marah betul. Sebab saya kerja majlis kan. Kerja biasa-biasa kan. Tapi faham lah. Orang kita tu perangai. Dilarang berniaga di sini, bawah tu ada niaga. Bagi notis satu kitab dah, bukan ni solat je. Satu kitab 40 hari, 30 hari, 14 hari. Serta-merta bincanglah lagi tu. Tolonglah pindah, tolong. Sudah ni bilang, okay, inilah kekejaman. Orang cakap macam tu, definisi apa tu? Bingai tu definisi. Memang marah orang tu. Orang ni pun cari makan, cari nafkah, rezeki yang halal. Bukan dia nak benar buat. Ada seorang tu angkat stol tu merana nangis. Angkat stol. Kau yo. Lillahi ta'ala, kerana Allah. Imam Asy-Syafi'i tu kata dia ada 10. Dia ada 10 sebab. Saya bagi orang pek sebab ada sebab nak panggil lagi. Ya, lagi 6 saya bagi yang lain, ya. Yang sebab nak terlupa. Saya bagi orang pek tu. Lillahi ta'ala sana. Jangan ambil rasuah maksud ingat. Itu sebab kalau ada pengarah yang boleh mengurangkan kompon kan. Mengurangkan kompon kalau masuk tu biar ada seorang escort yang masuk dalam bilik kita tu. Biar ada saksi seorang. Dia buat cerita ke luar. Marah tu duit ni. Enggak mahal tu. Kalau seorang pun tak apa kita tahu kau nak hari tu. Nah cik RM50 jangan rasuah saya. Tolong. Nah 100. Yang kau hajar apa? Nah 500, awak jangan cabar saya, jangan cabar saya. Nah 1000, jangan cakap kuat. Itu sebabnya bab rasuah ni ada banyak. Rasuah masa saya tengok kan yang paling teruk sekali dekat Putrajaya, yang paling teruk. Sampai letak mata-mata ke alam anda. Suruh letak pegawai nak tengok ada tak pegawai kerajaan yang pergi alam anda. Biarlah dia pergi. Dia pergi tangkap biarlah dia sendirilah dengan Allah Ta'ala. Puan masuk. Yang duduk tu pun tak ada kerja. Tahu mana baik dalam kerajaan kan?
Biarlah deh, orang tu payahlah mana. Soal nak cari barang untuk program yang nak buat ni ha. Program 5S, dia boleh kat situ. 5S lah, Exa nak menyampah ni. Lagi tahu pada Jepun. Kita ni kan kalau ikut Jepun, lagi tahu pada Jepun. Habis semua dia tagging ni. Ini Swiss lampu, apakah bangang mana tak tahu Swiss lampu. Sikit-sikit sudah. Pegawai yang menjaga tandas. Alah, ada gambar pakai tai. Alah. Tak payahlah. Tandas ini dinilai di bawah 5S. Sudah, tulis itu. Pegawainya sila rujuk dalam fail ini. Sudah. Jangan ditunjukkan siapa. Senyumlah kapal. Kan? Iya, Pak. Ini bukan kalimah tu, belum start lagi. Kita ni kadang sebenarnya Jepun ini ikut siapa? Jepun ni sebenarnya ikut Islam, ikut Nabi. Kita lah cakap kita ikut Jepun. Tak tahu. 5S je tengok. Bersih lah, susun semua Nabi baik. Malahan, ingat tak, Jepun kalau masuk rumah, sipar dia buat macam mana? Ngarah ke mana? Ngarah keluar kan? Dia ambil, dia letak, dia ngarah keluar. Nabi buat macam tu dulu. Mana lahir dulu? Nabi kau Jepun? Nabi dulu. Nabi memang susun. Tu sebab saya pesan kepada anak-anak muda kan, adik-adik kalau tak ada kerja, daripada dia main-main nak dapat pahala, adik susun slipper-slipper yang orang sembahyang tu susun agak keluar semua. Pek pahala. Iya, keluar tinggal sarung dah semua benda kan. Saya memang pantang betul tu. Kalau kat rumah semua simpang mesti agak keluar, lepas tu susul elok. Oh, lupa nak beritahu. Saya dah kahwin tu. Mana tahu saya tengok cara pandang dan saya sengit kepala tu macam berharap kan saya. Takkan batang sendiri. Okey, jadi mana kata tadi kita kata takut ke Allah, tapi kita buat juga benda yang Allah Taala larang. Masuk kerja dah dalam beg. Masuk kerja dah dalam beg kan. Lepas tu kan kira tadi jam teruk. Okey sebabkan okey. Pagi nak minum kat mana? Minum. Dia dengan halakah ni. Ada grup-grup tu. Ajak akak tu nak ni. Ubek banyak. Kan kita dah habis minum kan, dia tak habis, dia makan ubek. Jangan. Jadi geng-geng tu kan. Kita makan pukul 9 kan. Pukul 9 minum pagi. Biasalah. Kerja MBPJ pantry ada. Bawa bakar tang rumah tak ada dah. Kita minum kat luar. Asyik kat situ je, tukarlah tempat lain. Okey, kat Gombak. Apa tahu buat nak kat Gombak kau minum. Sampai kat pejabat dah pukul 10. 9 keluar 1 jam minum. Apa tahu mana kau minum. Dalam keliling cakap minum pukul apa? Pukul apa? Pukul 10. Mana kau tak tengok keliling tu? Mana ada minum? Waktu rehat ada beritahu kau membangak penceramah kan? Dia hanya beritahu pukul 1, pukul 2 tu je rehat. Tak ada cakap minum pagi pukul 10. Jangan memandai. Makna tak ada minum. Kau tahanlah perut kau. Boleh minum tapi janganlah lama buat. Sekadar nak minum sampai pukul 10. Sampailah ke lobi tu. Ya Allah, kau kerja sini ke? Jumpa orang kampung pula. Jom minum. Aku lepas minum. Ngadalah kau minum lagi. Sampai kat pejabat kali ni lah kat Kuala Waleh. Lepas tu, ya Allah, anak hari tak ada orang jemput. Hujan jalan tu kena keluar ada orang ni. Kau cover aku, payahlah. Jemput anak. Lepas tu masuk pejabat balik pukul 2.30. Patut pukul 2 kau masuk 2.30. Masuk, tahu jam. Orang tanya apa tidak? Tahu jam, ya Allah, tahu jam. Sebabkan tahu jam ni tension ni petang ni nak minum kat mana. Minum ni. Minum baru pakai tapang daripada kek. Kompek masa kerja. Baru nak balik kerja. Lepas tu duduk. Ya Allah, kompek. Sekarang ni kan masa tak rasa kan tiba-tiba dah kompak. Dah kerja kau mentah darah yang memang lah.
minum, makan, minum. Masa bila kau jauh, kan? Dia paling payah nak minum buat puasa. Sian tengok kan? Sebab dia kain uniform. Dah tu uniform lah senang empati kan. Itulah masalah kan. Boleh minum, tak ada masalah, tapi jangan lama. Lagi satu, minum kena jaga sebab persepsi orang. Dia dah lah naik lori, 1 lori minum kat mana tu. Minum. Kau jangan risau, kalau bos saya sampai kat situ kan, mana tu bos pun kebetulan minum situ, bos dah terperanjat tengok anak buah di situ, anak buah pun terperanjat tengok bos di situ. Assalamualaikum, salam bos. Dah sudah lah. Hai, baru sampai, dah sudah. Balik. Bos. Itu pengalaman saya lah tu. Kan, jangan risau. Yang penting kita niat kepada Allah. Jujur kepada Allah. Itu sebabnya persoalan ni memang aku tak mampak, aku tak mencuri. Jadi halal rezeki aku belum tahu lagi. Persoalan macam mana Inti Malang Mufti di Sembilan sebut, persoalan dia nak ditanya macam mana kita nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk setiap bulan. Cucuk gaji tu kan. Kaitan kerajaan ni dicucuk duit kan ada style tau. Tahu tak style macam mana? Nak dipolu ke mesin ATM. Takut orang belakang nampak balance dia tinggal berapa. Macam ni lah. Kalau student perempuan lagi tak, sini dah, sini di dua tu, di ompang ada dua. Tapi kalau pengarah-pengarah yang dah sampai jusa tu lain cara dia makan. Macam ni lah. Jauh. Saya cakap kau tengok balance dengan apa. Persoalan yang kita kena tanya itulah macam mana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Itu persoalan dia. Maka hijrah kita ni nak buat terbaik. Bila kerana Allah, kita akan kerja sesungguh. Ini baru masuk dah WhatsApp. Main WhatsApp tu. Abang, spy. Abang. DBG, abang, dah spy. Abang dah sampai. Apa? Akum. Walam. Kebur. Apa khabar? Dekan lo. Dah makan lo. Dia kan main bahasa ringkasan Tanyalah penganjur. Kalau dia WhatsApp saya kan, saya mesti WhatsApp penuh punya. Kalau nama huruf besar, kalau koma jaga. Itu semua saya jaga tu. Saya pernah sekali. Assalamualaikum. Di manakah lokasi ceramah ini akan berlangsung? Kayu Abu Calam. Di manakah lokasi ceramah ini akan berlangsung? Dan soal. Ha. Tak jawab. Nak gelak guling-guling. Cik Samsul tak WhatsApp penuh. Kau ajar kan? Dalam itulah cabaran dalam nak memartabatkan bahasa kebangsaan. Dalam nak sekarang kan akum, apa, keber, dia bukan lo, apa tu, dengar ceramah. WhatsApp ke lelaki dengan ceramah. Sep, ceramah. Siapa ceramah? Sep, ceramah. Semsel. Mau ajar nama aku orientasi. Semsel. Sudah tu ujung tu Pak di Jawa Taipur kerang kai. Macam saya. Main WhatsApp, Facebook pula. La ilaha illallah. Sudah masa bila kau je profesional dah masuk orang putih kan masuk kerja handphone letak dalam laci. Simpan. Off. Kalau nak call dia kena call main office. Tapi kat Malaysia tak boleh tolong sebab budaya kita keluarga dengan kerja berkait. Betul tak? Memang berkait. Cuma tinggal lagi jangan campur aduk. Masuk tempat kerja kita kena betul-betul kat kerja kita. So nak buat macam tu pula kat rumah kena okey. Itu sebab ada kaitan rumah tangga. Hijrah lillahi ta'ala. Kahwin kenapa? Kerana Allah. Kenapa awak nak kahwin dengan saya? Sesungguhnya saya nak kahwin dengan awak kerana Allah. Sayangku Kapten Mukhris. Ini tak kenapa nak kahwin sebab saya suka lelaki pakai uniform. Abang buat ni view. Macam-macam lah jawapan dengan ni yang dia heboh bila nak nikah apa? Kemah tu scallop kalapau. Tak nak kemah yang DPJ ada logo-logo, tak nak kosong biar mencodak sedap. Tahu tak? Lepas tu yang dia heboh malam tu sebelum bersanding esok malam tu baju 10 persalinan. Itu yang penting kan pula.
Macam-macam negara, 10 negara je baju pakai. Baju Korea, baju Jepun, baju Thailand, siamnya, baju Vietnam, Kemboja. Yang baju yang ke-10 tak dapat dipastikan negara mana sebab memang dah jaring, dah tinggal. Lepas tu dia heboh kan, besok lepas bersanding tu dia heboh kan, kat mana nak baring? Outdoor. Mula dia baring ke landasan ke tepi tu. Dia berkata lelaki tu, saya cakap kau sebelum kau shot kau make sure tu kereta api tu dah roket kau ambil, kau nak mampu tu. Saya pernah tengok kat Masjid Putrajaya tu, perempuan tu dia pakai gaun kan, dia angkat gaun ni. Lepas tu dia angkat gaun ni, lepas tu kepala pandang sana, tangan sebelah macam ni orang angkat. Orang tu ambil semayang dah 5 kali semayang. Hilang kira lah. Dia bila kerana Allah kan saya cakap awal, kerana Allah gunding tu senang ni, tak tahu nak gunding mana. Kita macam ni biasa lah, kemah ni tak apa, kemah BPJ pun tak apa, murah pun murah, kita tak ada lah apa jimat. Nak pula baik surat ahli majlis, tonyok sikit free. Ahli majlis ni pun satu, bukan BPJ lah, topik lain lah saya cakap ni. Ahli majlis ke topik lain, dia kata kenapa hasil ni tak naik lagi? Ha, kenapa? Kemah pun tak free. Sila sokong bagi free. Ini orang kita. Kadang-kadang macam tu salah. Saya dah cek dah. Semua majlis macam tu kecuali MBPJ. Tak lah kau, tak sok lah. Betul. Tapi sebenarnya tak ada sekarang ni payah. Kan payah sebab semua ada GST kan. Boleh semua kena masuk juga. Walaupun servis kemah. Okey. Dia cakap, itu senang kemah, besok-besok sudah. Kadang ni terlampau nak ni kan. Macam-macam puding, lepas tu berpantun-pantun, berkias-kias. Meminang tak pantun salah orang kan. Hajat di hati, datang ni ialah besar harapan kami. Bersama mana tu? So besar hati ni, koci nampak eh. Ialah hajat di hati nak memetik bunga di taman. Bunga yang mana satu? Bunga kat luar, kau dalam rumah ni. Keluar dia berbalik-balik. Dalam rumah ni lah, dia ada banyak bunga. Bunga yang dah lama mekar, tapi belum dipetik orang. Bololah homak ke dapur. Homak ibu tunggal. Dah lama mekar, belum terpetik ni. Dah homak ingat nak menang dia. Homak lagi ke dapur. Yang anak apa ni kata pula omak lagi ni. Langsung kahwin dengan omak. Nampak? Itu sebab tak payah dah bangun. Jangan poning-poning dari segi kojo kita. Dari kojo kita. Jangan mengharapkan penghargaan manusia. Bila saya buat team building untuk grup Mahkamah KL, saya buat 5 siri kat lah untuk Mahkamah KL masa tu. Buat team building kan, salah satu game yang saya buat kan. Salah satu game yang saya buat kan, yang malah bila dah ceramah ada aktiviti, kita buat macam ala-ala explorers tu kan. Amazing Race kan biasa kita play team building, ada game-game tu kan. So buatlah, ada salah satu game yang saya buat yang checkpoint tu, yang magistrate. Masa tu yang masuk tu magistrate lah, yang peserta tu. Masa tu saya buat game dah mula. Game dah mula pasal orang tua ni bila main tahu bangai joget-joget tak jalan. Ya mula. Tapi sebenarnya percaya, tahu nampak tak pengajaran pada game dah mula? Perasan tak? Perasan tak dalam game dah mula tu ada kena-mengena dengan career kita sebenarnya. Kita baling dadu kan, apa bulu ikhtiar kita baling dadu lah. Ada orang kan baru baling sekali dah naik tangga. Ada orang tu baru nak naik dah kena pindah senyap. Naik dah pindah hantar orang yang tak nak, orang yang tak nak. Jam pula, naik sikit pula kan? Ada orang tu pula, tanggo tidak, ular tidak. Sampai ular langkau. Sampai tanggo langkau. Tak, ekono tu. Tapi masalah kat mana? Kat 98. 98, 900, 98. Jual sampai 900, 98 itu turun beli. Tak lah buanti-buanti kau jual kat BPJ ni. Sambung, kontrak kan. Contoh lah, contoh. Kira-kira kita macam tu.
Tetapi yang bagus pasal gina mula, walau macam mana pun kita turun mula tu, kita tetap baling dadu sebab nak habiskan juga yang terakhir. Walaupun sampai ke 100, walaupun kita tahu ramai dah yang dah habis. Semua dah sampai 100, kita belum, kita tetap nak baling nak habiskan, baru perhati, betul tak? Macam tu juga kerja kita. Bila kerja kerana Allah, kita ikut je flow. Apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita ikut. Serah Allah Ta'ala semua. Bila kahwin macam tu, serahkan Allah Ta'ala. Bernikah kerana Allah. Kena ingat, nikah kerana Allah bukan nikah kerana budak tu. Nikah kerana Allah bukannya kita nikah sebab benda-benda lain yang kita nak, tak. Nikah kerana Allah. Kerja kerana Allah. Buat apa pun kerana Allah, ada manfaatnya. Kan? Malam pertama tu lagi dah setting kerana Allah. Ya, jangan fikir kemukan. Semenjak malam pertama, ingatlah kita hanya sepasang anak manusia, bukan anak malaikat. Sebab bila masuk dalam bilik malam pertama, nanti perempuan kan duduk pada abang. Ya Allah, apalah nak jadi malam. Yang lelaki tenang dengan perempuan dengan cara tutup pintu susu ketekam, keletang. Mah kampung atas bawah kan saya. Tak ada tombol tak sampai gue. Itu bayi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam dulu, apa? Salam. Nampak tenangkan perempuan tu. Salam dulu, cium tangan, dipandang. Dengar ni abang nak cakap. Apa ni bang? Sesungguhnya abang ni hanyalah anak manusia, bukan anak malaikat. Tak lari daripada buat salah. Janji jaga abang. Ya Allah, macam mana rasa hati perempuan tu bang? Saya pun sama. Abang kita sama-sama jaga ya. Dah pergi ambil wudu. Kita salat dulu. Ya Allah. Lepas ambil wudu, dia tengok lelaki dah tidur. Dia lama mana ambil wudu, dia diam. Baru betul, nampak tak? Semayang duduk. Itu kerana Allah. Ini tak masuk di hantar api tu. Gedagang. Siap balak tu. Yang perempuan matilah aku. Allah. Kan tu kan. Macam kerja ni. Bila kerja kerana Allah, bila kerja kerana Allah, kita tak kisah pun penghargaan daripada manusia. Betul tak? Anugerah Iman Cemerlang setahun berapa dapat? Berapa ramai dapat anugerah Iman Cemerlang? Berapa ramai dapat? Setahun berapa ramai dapat? 100 lebih kurang 130. Lebih kurang 130 daripada berapa staf? 2,500. Masya Allah. Memang lambatlah sampai tu. Lepas tu ada orang tu turn tak sampai-sampai. Kalau kita kerja kerana Allah, kita tak kisah. Biarlah tak dapat pun tak apa. Masalah orang lelaki bagus, dia tak perhati, dia cakap straight. Macam mana kau dah dapat? Kau tu cerita aku macam mana kau dah dapat juga macam mana? Kau kerja lebih kau dengan aku. Balik sesama. Monteng sesama. Tapi kau dah dapat bahan. Aku manalah aku tahu dia rezeki Allah Ta'ala nak bagi orang yang dapat kan dengan itu. Tak tahu bos pilih ada lah kau yang dia nampak aku tak nampak. Kau pun tak nampak. Itu tu kau hati. Lelaki kan cakap. Orang perempuan perangai dia takkan cakap, malahan puji lagi. Tahniah lah. Lepas dengan sebenarnya kan tahniah atau tahniah. Belakang dia buat grup WhatsApp. GGTPH geng-geng tak payah hati. Di add semua kawan-kawan yang termasuk budak yang dapat tu. Tu lupa lah. Di balon-balon budak tu pun ada semua. Biarlah orang tu dapat tu sebabnya dekat saya ceramah dekat Mara Jalan Raja Laut kan. Dia orang masa hari inovasi kan bagi anugerah Iman Cemerlang tu. Ditambah anugerah-anugerah lain. Baca anugerah Iman Cemerlang dapat sijil dengan duit 1,000 kan. Tapi yang anugerah-anugerah lain dapat sijil je. Contohnya markah SKT 90 ke atas dapat sijil frame. Tak pernah MC setahun dapat sijil. Punch card tak pernah merah setahun dapat sijil. Jadi at least something lah kan untuk mengurangkan rasa tak perhati. Itu lah. Bagus. Ini boleh buat. Anak pun tengok, wih bang,
Itu sijil apa tu bang? Ni nama ni sijil tak pernah pangkat merah. Maksudnya abah kau tak pernah lambat. Tapi bisa tengok abah lambat dia. Ada caranya. Itu namanya metodologi. Bukan orang sini tempat lain. Ya. Dan bila sebut hijrah, ada satu lagi hijrah nama dia. Tadi kita sebut tentang hijrah. Ada satu lagi hijrah tersirat. Yang tu yang kita buat sekarang ni. Hijrah tersirat, iaitu al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang bermaksud orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Makna kita tukar perangai kita tadi kan? Tukar perangai kita tadi pun dikatakan sebagai satu hijrah, meninggalkan apa yang Allah Taala tak suka. Dan bila sebut pasal hijrah ni kan, kita setting tadi pasal hati lah kan. Kita tak marah, kita tak ni hati. Hati ni dah datang penyakit ni. Macam-macam penyakit datang ke hati kita, betul tak? Penyakit apa yang biasa datang ke hati kita? Tamak, penyakit dengki, sombong. Dan ketiga-tiga penyakit hati yang commonly ada ke dalam hati kita ni, dia satu je ubek dia. Satu ubek dia, apa ubek dia? Ubek dia ada satu antivirus yang kita kena download software tu kena masuk dalam hati kita. Itulah yang disebut sebagai syukur. Kalau syukur tak ada penyakit, jangan risau. Orang yang syukur dia tak kisah laki sempong, laki tak handsome boleh syukur. Orang lelaki kalau dia syukur dia tak kisah walau apa pun kekurangan isterinya, betul? Betul tak? Syukur. Dan dia tak kisah walau anak dia tak ramai. Dia tak kisah walau anak dia ramai. Syukur. Ada apa kisah? Syukur. Syukur. Itu sebab dalam ayat Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah Ta'ala nyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur Allah Ta'ala akan tambah. Tapi kalau kufur, azabku amatlah pedih. Maksudnya tu, syukur ni pula. Kenapa Allah Ta'ala bagi azab? Sebab syukur mesti ada tiga. Dia bukan sebut dia. Dia ada tiga. Pertama, sebutan. Mulut kita. Kedua, hati. Ketiga, perbuatan. Mulut sebab apa? Syukur, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tak ada dia sebut macam ada orang PJ sebut. Si baik. Si baik tak hujat. Si baik waduh. Si baik ada kemah ni. Cuba sebut tukar. Ada manfaatnya. Alhamdulillah. Ada kemah. Alhamdulillah. Hujan. Allah Ta'ala nak bagi salju hari ni. Mana? Alhamdulillah. Selesai kendungi abah dan anak yang serentak. Kendungi nak pergi haji. Jangan salah sangka. Saya niat saya suci hari ni. Tak ada sebut apa. Alah, kalau ia pun apa salah betul tak? Betul tak perempuan? Kalau ia pun apa salahnya kan? Tak kuat lah. Sebenarnya perempuan ni salah masuk syurga tau. Yang pertama, ibadah jago. Kedua, taat pada suami. Setuju tak? Maka taatlah pada segala kehendak suami. Setuju tak? Dah mula. Okeylah. Taat kehendak yang baik sahaja. Okey. Okey tak? Okey, soalan seterusnya. Kahwin tu baik tak? Alah tak ada apa. Contoh. Perempuan marah botol tajuk tu. Kita bincang secara matang. Tak ada salah dah. Tak ada salah dah. Apa yang salahnya? Kadang-kadang bukan apa. Orang lelaki pula nak tengok kesyukuran akan senang aja. Syukur kita tengok isteri kita. Tengok kesusahan dan kepayahan yang dilalui ketika melahirkan anak. Kesian tak? Orang lelaki jangan bagi malu tu. Dah lah kau kosok. Kau punya paku sampai ke longan. Manaman bini pun tak nak bila beranak. Tamankan isteri ni. Kesakitan isteri bila melahirkan anak. Ibarat dipatahkan tulang rusuk. 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Asah sakit Betul tak orang perempuan? Pak semangat ya Pak.
20 tulang rusuk dipatahkan serentak, sakit. Dengan tahap itu hebat orang perempuan. Lepas beranak, bang, 3 lagi sudahlah nak bang. Bang, dia pun lepas beranak sakit, nak lagi 3 tu. Nampak dia punya kuat orang perempuan. Orang lelaki kalau beranak kau beramai mampu kan. Cuba cakap orang lelaki apa proses paling sakit dalam hidup itu. Cakap. Apa? Sunat. Itu pun tak ada yang sanggup mengulang dah. Betul tak? Bercakap dengan anak bukan main lagi. Tak sakit. Macam gigit semut je. Jangan risau. Alah, abah cakap dia lah. Jom lah sunat sikit. Abah bukan tahu kan. Cakap dia lah. Kita kalau tamankan isteri kita, kita akan bagi encouragement kat dia. Kita akan cakap, ya okay, ya Allah, sakit kena mampir bang. Tak apa, push. Ingat Allah, okay, ingat Allah. Dia lelaki MBPJ dia cakap macam tu. Ingat Allah, Allah sayang kita kan, okay, elok-elok, ya Allah. Mengitis macam tu suami. Bang, macam mana awak nak beranak lagi ke? Alah, siap ada bang tengok awak tak payah lagi dah. Bagilah orang lain pula. Kaedah awak lah, kaedah. Sampai ada lagi dalam dia puji-puji kono. Orang perempuan marah waktu dah jumpa kan. Marah waktu kan. Ada seorang ustaz camah kat Kerumpung. Tak nak ke payung ameh. Tak nak payung ameh. Perempuan memang jawab. Perempuan ni marah tak boleh suruh dah. Cuba besok elok sajuk tak payah payung lah. Langsung diam ustaz tu tak nak. Tu saya bagi jawapan untuk perempuan. Macam mana nak jawab? Mana ada hadis sebut payung ni? Mana ya payung memeh ni? Tak ada lah. Tak jumpa dah hadis payung memeh. Payung. Ustazah tu cakap, saya bersetuju dengan poligami dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan ketiganya bukan suami saya. Maknanya dia pun tak setuju. Saya ceramah kat Palung, tak sebutlah Palung apa. Duk Mahaban berjanji. Yang heran Duk Mahaban berjanji ni kan yang tu masuk. Bagilah yang muda-muda, kamu rasa banyak kan. Cuba tengok tadarus tu, semua nak wabah aku. Yang kehat muda lelo bakal jual berburak ke bawah tempat minum tu kan. Ya. Siapa yang itu tu? Kalau yang muda-muda kan semangat marhaban. Marhaban ya marhaban, marhaban ya nur aini. Oh, semangat. Ini yang ketua tu marhaban. Macam mana nak orang lelaki tu tak lagi cuba kemah. Tak kali kau pakai dong awet, ngantuk. Saya pun cakap lah, masa tu saya bagilah sesungguhnya orang perempuan. Tak sampai saya bagi hadis baru cakap sesungguhnya orang perempuan kalau boleh izinkan suami dia kahwin lagi, confirm syurga. Biar ada neraka. InsyaAllah kata. Biar ada neraka. Yang seorang ni, cubalah kahwin, saya potong. Cuba bawa bersabar. Nama dah elok dah Sabariah binti Sabah. Nama laki Sabarudin. Anak Sabri, Sabrina, Sabran, semua no. Saya potong. Yang laki tengah parking motor, ya Allah malam tu tak payah lalap, tidur dah. Satu jangkau tengok ada letak. Malam tu dia tidur suara dalam yang 3 lapis. Menyarap tidur takut. Cuba jangan ganggaran. Sabar. Jaga suami kita nak elok. Ini tak. Itu sebab kita cakap tadi. Kadang-kadang macam tadi kat kisah tadi kan. Kita boleh jaga keluarga kita. Kita dapat keluarga bahagia. Jadi kita tak kisah. Tak dapat anugerah khidmat cemerlang keluarga bahagia. Mana lagi besar nilai? Keluarga bahagia, betul tak? Kita tak dapat anugerah khidmat cemerlang, dapat suami romantik. Siapa? Iya. 80% lelaki romantik adalah lelaki yang memiliki Roy. Yang boro-boro romantik ni kena ingat. Jangan cakap abang ni boro letak itu romantik. Saya bagi ceramah ke NSTEC tu, Akademi Audit Negara Nilai.
Secama Kek Sanun. Kan bilik seorang satu, dia tak ada bilik kongsi tau. Bilik seorang satu sana kalau pergi khusus. Tak dapat nak lalap. Dapat sebab tak dapat gosok roy lelaki kan. Dapat gosok 2 orang jadilah. Nampak tak? Bayangkan orang tu dapat, biar kita tak dapat dengan sebelah, tapi dapat suami romantik. Ya Allah, balik menyanyi-nyanyi lelaki kita. Indah sungguh panorama. Bini jawab, bagai pulau ni warna anak ulala. Kan? Oh happy. Betul? Itu kita nak. Bila rumah tangga kita okey, kita pergi jabat pun okey. Betul tak? Bila rumah tangga tak okey, pergi jabat pun tak? Aku tengah tension ni. Nampak malah lelaki aku. Aku jumpa mesej dia. Mesej apa? Sesa sayang. Aku buat macam-macam untuk dia tau. Tak biasa. Lepas tu yang kawan tu kena memahami dia. Ya Allah, sabarlah. Ya, kita ni nak jadi orang ketiga ni kan, elok nasihat yang elok. Alah, sabarlah. Alah, tak ada apa-apa tu, kau jangan fikirkan sangat. InsyaAllah doakan yang terbaik daripada Allah. Mak macam tu. Ni tak, kalau aku jadi kau kan, dah lama tinggal lelaki kau tu. Jangan begitu. Besok akhirat so tak lopek. Kau menganjur kepada benda tak elok, main. Kau sabarlah. Sabar. Kau tadi okey tu. Kalau betul jadi, boleh jadi buruk. Aku ni nak mompek lah. Aku nak mompek. Langsung dia lapai mantul. Nasihat yang elok lah. Maksudnya janganlah sabarlah. Banyak doa kepada Allah Ta'ala. Tentu Allah cakap. Betul tak lelaki? Banyak tolong lelaki ni. Ya, maksudnya kita ni dalam hijrah kita buat tinggal ke mana-mana tak elok. Kita syukur apa yang ada. Tu sebab orang lelaki balik rumah kan, dia rumah balik lambik. Orang perempuan dia rumah balik copet. Orang lelaki tak ada dah. Lambik malam-malam dia pergi pancikat. Tak apa, lambik pun tak apa. Alasan dan jam ada mahal pergi minum dengan kawan. Orang perempuan lah paling kuat ingatkan anak. Betul tak? Saya boleh nampak tu. Saya sama ke TMB ni. PJ ni. Okey ni ada kan. Petang tu pukul 5 tu tengok, ya Allah, muka perempuan stres bila balik. Seat tu memang rapat ke dashboard tu. Lagu testereng. Bawa kereta punya tahu rapat kan. Dia memang dalam kepala tu memang anak, betul tak? Tak anak dia, anak mak mentua, betul tak? Laki kau lah. Allah. Nak mentu siapa? Pakai bahasa lain sikit mana. Iya, orang perempuan dia memang risau kan anak dia, risau anak mak mentua dia kan. Orang lelaki dia fikir balik tanya apa ada. Semua benda Allah Ta'ala bagi, semua ujian. Allah Ta'ala bagi kebaikan pun ujian, Allah Ta'ala bagi keburukan tu pun ujian. Kayak gitu kan, musibah tu pun ujian. Ujian yang nak tengok kita ni masih lagi maintain beriman pada Allah ke tidak. Ada orang tu bila diuji, dia seronok. Wah, Allah Ta'ala memberikan rezeki padaku. Bila dia kena ni, tahu tu sial betul lah, tak boleh celaka tu, apa mana nak jadi dengan hidup dia. Menyumpah-nyumpah dia. Jangan. Ya Allah, adalah benda baik Allah Ta'ala nak bagi kat aku ni agaknya. Tentu. Jangan kita capek marah lelaki kita bila suami kita begitu. Apalah nak jadi dengan aku. Cuba doa. Ya Allah, adalah kebaikan. Rupanya Allah Ta'ala nak bagi kita kawan baru. Tak. Kita decide nak pindah rumah. Bawa kita pindah ke kejiranan baru. Rupanya dah dapat kawan baru. Itu maksud saya. Allah. Jangan tertinggal tadi. Saya kata yang pertama mulut cakap Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Kedua hati. Hati tadi. Yang saya kata syukur tadi kan. Syukur yang kedua, hati ni mestilah memperakui siapa bagi nikmat. Siapa bagi nikmat? Allah Ta'ala bagi nikmat. Contoh nak kerja buat puasa kan. Pembantu puasa M17, saya tak cerita jawatan lain. Saya nak tanya, kalau satu jawatan kosong buka, berapa banyak orang yang minta cakap? Berapa ribu? Yalah, saya tak tanya sikit ke ramai, saya tanya berapa ramai. Lebih kurang lah, lebih kurang 10,000 tu. 4,000 lah, 4,000 ke 5,000 macam tu. Bayangkan, dalam 5,000 kita tengok macam ni je faham. Dalam 5,000 sampai dekat pejabat HR akan buat tapisan. Katalah Allah Ta'ala ni
Takdir kan, telefon bunyi tengah main tapisan tu. Halo, tengah pegang katil kita tu, terlepeh letak kat tepi. Betul tak semua Allah Ta'ala baju? Tak nampak lah. Ataupun zak lah, terbagi bawah almari pula. Biarlah, kita tak dapat lah. Nampak? Contoh, mana betul tak rezeki tak ada? Betul, tapi Alhamdulillah dalam proses tu tengok ada nama kita masuk dalam kategori yang layak untuk ditemuduga contohnya. Masuk interview ada 4 orang penemuduga yang lain-lain perangai. Macam-macam kepala. 4 orang panel ni boleh sama-sama cakap ini boleh kot. Itulah saya pun setuju yang ni. Allah Ta'ala buka hati panel tu nak ambil dia. Betul tak itu daripada Allah? Tu sebab tak malulah orang tu kalau boleh cakap dia dapat kerja tu memangin edan yang tolong. Dia temuduga. Kena ingat kau duduk dekat bilik temuduga tu pun Allah Ta'ala izinkan kau ada kat situ. Tak ada siapa lah. Makna semuanya kerana semuanya daripada Allah. Ingat, daripada Allah. Apa juga berlaku semua daripada Allah. Ingat. Tengoklah kita sebelum kahwin dulu nak beli apa pun payah tu nak. Tapi bila kahwin semua TV besar, dah ada sofa besar, ada sofa bed, katil daripada katil kecil dah lebar, custom made, balaki tinggi. Bilik ada 2 bilik, ada bilik menonton pula kan. Lepas tu posh, lepas besar kan. Semua rezeki Allah Ta'ala bagi. Dulu kita rasa macam tak boleh balik pun mana tu. Masa basuh. Cuma sekarang ni perempuan tengah memohon ni, minta somebody, dia berdoa, selalu doa yang saya doa-doa, doa yang diminta lah, yang saya doa dia mengadu kata. Kebanyakan perempuan berdoa, ya Allah kau datangkan seorang manusia ya Allah yang boleh mencipta mesin lipat baju. Betul tak? Sekarang dah nak basuh dah tak ada masalah dah. Nak melipet ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu pun kena syukur tau. Kita mengumun baju banyak nak lipet, syukur tu tanda kita ada pakaian. Kita mengumun baju dia dah patat baru yang tampah tahun lepas, syukur tu tanda kita cukup makan. Kita mengumun dia basah rumah ni nak komen, syukur tu makna kita ada tempat tinggal, orang tu tidur buah nyimatan. Kita mengumun bini kita membebel bising, syukur kita tidak ada duduk kat rumah, tak macam orang lain ada bini orang tu kat luar yang duduk kan. Kita mengumun suami kita tidur berdengkur, syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan sebelah orang lain. Apa-apa. Ujung ada beg lelaki kan. Iyalah, waktu kadang-kadang momen tu sebab saya tak marah kalau ada siapa dah tidur. Kalau ada yang tidur, tak ada, saya tak marah sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Pernah tengok orang bagi ceramah tidur? Anda orang tu ceramah jadi itu kan. Berenang-renang di tasik Cini sambil menangkap si ikan sepat. Sudah lama berdiri di sini. Sampai sekarang air tak dapat. Oh, kenapa dia pantun yang senang faham? Macam 5X kan, yang X-A tu kan, kat bilik air. Tak payahlah, sila jaga kebersihan tandas ni. Orang tak faham nak. Orang tak pantun. Saya pernah ceramah kemarin, ada satu masjid dia sampai bau asih toilet kan. Tapi bila masuk, oh patutlah ada pantun. Belum pacut, okey. Ya. Betul. Pantun tu senang ya, lepas ni boleh letakkan di PJ. Ada kucing, ada tikui. Dah koncing jirui. Yang betul. Kita bab toilet memang comel, betul tak? Bab toilet memang kita risau. Itu pun kena hijrah kat tu. Kena hijrah. Tandas-tandas majlis insya-Allah tak ada masalah sebab kita letak orang 24 jam jaga, betul tak? Majlis. Sanggup bayar orang untuk jaga benda. Ni tandas kat luar ni. Kesedaran kita sampaikan Malaysia ni ada NATEF, National Toilet Expo. Expo tandas kebangsaan punya tahu kat Malaysia ni tahu. Ya, kena tak tahulah. Yang seluruh dunia ada buat ke saya tak tahulah. Yang saya tengok tu itu kebangsaan. Kita kalau pergi highway tak risau tak R&R 80% bersih lah, betul tak? Bila masuk, insyaAllah kita tak ada, nak cepat tu kita buka, tak ada terperanjat dah. Kalau terperanjat nak makan, kan? Betul kan?
Itu cuma ke RNR ni masalah itu, kepala pipe tu. Laju waktu pressure. Banyak kali dah tekan orang putus. Keluar aku yuk, kau pancing mandi je kawan dia. Ada tak? Kena lah. Lalu kena. Tapi kalau ikut jalan lama, dah kayak sesen minyak tu kan. Ya Allah, berdoa nak tolak pintu. Janganlah, ya Allah. Buka terapung. Berenang-renang ke tepi aja. Itu saya ingat pergi Korea gitu. Pergi Korea kan. Itu jangan main, nampak sini ni dah sampai Korea. Tak main lah tengok cerita Korea, pergi Korea. Sampai lah belajar bahasa Korea. Saya tanya budak tu pada pelancong tu budak Korea yang dah 7 tahun belajar ke Indon. Saya tanya macam mana nak cakap selamat pagi. Senang saja Pak. Dia kata, annyeonghaseyo. Oh, kau selamat petang. Annyeonghaseyo. Selamat malam. Annyeonghaseyo macam jamu. Lupa dia pagi, petang, malam sama lah. Kalau nak tanya berapa harga, almael. Kita kurang, karka cuseyo. Siapa confident? Saya pergi ke Sabtan bawah tu kan dia ada kedai-kedai kan. Saya pun try. Annyeonghaseyo. Dia pun jawab, annyeong. Apa tak ada sayur? Rupanya dah direngkas, dia macam selamat-selamat dia dah kan. Saya pun tanya, abang harga almael. Dia pun, khusyuk, kan tu pokoknya pula. Belajar tak habis, belajar tak habis. Tadi perempuan saya rumah tengok Korea, menyampah. Belum tolong tukar audio dia bahasa Melayu, bahasa Korea, bahasa Melayu tak best. Mengadu lah. Kau dengar bahasa Korea, lepas tu kau baca subtitle. Apa? Tapi dia juga lah tahu warna punya bahasa Melayu tu. Orang Melayu tak cakap macam tu lah. Dah makan ke belum? Belum, marilah makan sama. Kalau macam tu okey lah kan? Ni tak. Dah makan ke belum? Makan sama. Aku tahu mana cakap. Kita cakap cakap. Jadi dia dengar bahasa Korea tu berkahak-kahak cakap kan. Hanum je. Hanum. Berkahak-kahak cakap kan. Tengok mau tengok. Jadi saya pergi ke toilet di Korea kan. Toilet Korea. Comel. Memang bosi. Setitik air pun tak ada. Sebab dia tak ada kepala baik. Kalau nampak orang tu keluar berbil air, keluar bawa botol senian kan. Mana orang Malaysia tu. Bila saya nak sampai ke rumah jamban tu nampak. Menyala-nyala rumah jamban tu. Banyak pal ni. Daripada nak buang air tu berhentilah mikir. CCTV ya. Apa mana nak diseluruh? Kosan sensor. Bila kita bangun dia flash, dia akan flash sekali lagi. Oh, dia duduk ada 3 button. Satu tu button kids, kanak-kanak. Dia tekan dia rendah sikit. Oh, tekan balik naik ni. Tak jadi ajar tu naik. Memuai. Yang kedua tu wash, button wash. Saya mula fikir. Ni wash ni syak cebok ke apa? Dia wash kan, cuci kan? Syak cebok. Saya tekan, keluar satu corang dia tembak papat kat keluar. Menjerit tajam mayat. Zat Allah. Ya Allah, saya pergi Mik Belly kan tekan elok, dia manjur air kan? Tajam. Mujur tak luka. Allah, pandailah dia target tu. Allah Akbar. Jawab sakit ya. Ya Allah, sawi elahai. 1/2 jam pun saya nak keluar. Lepas tu ada button yang ketiga. Button ketiga massage. Tu tak ada saya tekan dah. Massage tu apa? Apa? Nak buat apa? Penyamban nak buat apa? Tak ada saya tekan dah. Orang cakap bang, abang tekan tu abang tahu. Kau tahu tak ada tekan luar macam tu ada dah.
Saya takut nanti tekan massage kan kuat tangan di paha. Baiklah, beta tak payah kan. Kalau jakun je. Agak tahu kau orang ni kocok tahu bona golak apa. Dia macam tu kalau golak tahu tu mana stres apa tu. Sabar. Okey. Jadi makna kata balik tadi. Hati tadi tahu siapa bagi nikmat. Dan yang ketiga perbuatan. Perbuatan mestilah menggambarkan ketundukan kita kepada yang bagi nikmat. Ya. Jadi maknanya bila kita dah tahu maksud syukur, insya-Allah bila ada syukur tak ada kita buat penyakit-penyakit hati tu tak ada dah. Tak ada tamak-tamak lagi dah. Nak tamak baik kau. Tak tamak dah. Tak payah tamak. Ingat tu. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Contoh kat luar kan dah dibungkus makanan untuk kita. Ambil satu jangan lebih. Itu maksud saya. Kalau ambil banyak nak kongsi, tak apa. Faham? Ni ambil lebih. Lepas itu bawa balik pejabat sudah tak bermakan, membazir. Ada orang tak dapat, membazir dan tamak tadi. Allah Ta'ala janji akan sempit ke lubang kubur sesiapa yang tamak. Tak berbaloi lubang kubur kita sempit sebab dia nasi ambil lebih. Faham tak? Yang kedua, jangan dengki. Apa maksud dengki? Apa maksud dengki? Iri hati, sakit hati dengan pencapaian orang, tak puas hati dengan apa orang yang dapat. Saya akan bagi satu definisi yang mungkin menyebabkan terberfikir tak nak dengki-dengki ni dah. Definisi dengki yang paling tepat. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arab hasad. Punya tahu kat Malaysia ni dua pakai. Hasad dengki. Jadi maksud yang paling tepat kalau kita nak ambil, anggaplah definisinya begini. Maksud dengki adalah mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk orang lain. Habis itu. Allah Ta'ala dah tentukan dia dapat bini lawa, biarlah. Kan saya cakap tak lawa boleh adjust. Bini kita tu boleh adjust. Sapu je kering. Kau tak mahu kan paling tidak masuk bilik tutup lampu, settle. Tak nampak apa dah, kan senang. Kan? Kita ni kena belajar syukur. Kan? Jangan ada longking dengan orang. Kita banyak kelebihan Allah Ta'ala bagi. Kita tengok, walaupun tak dapat anugerah macam mana orang lain dapat, kita dapat apa? Anak ramai. Mengambil anak la ilaha illallah. Halo, nana, halam, makcik, aktif, acu. Siapa nama kau? Sampai terlupa dah nama budak. Kau betul kan ada ni? Ya Allah abah ni, marah dah. Tapi tu orang yang belum ada anak pun syukur sebab boleh tengok ayah. Tak ada gangguan, tahu tak? Orang yang ada anak ramai mana dia tengok ayam dia dah payah. Baju kacik lagi, dengan niat budak tu. Pergi berdua ayam, senang. Ni kan bawa anak ramai pergi wayang, Pak Pu duduk. Nak kencing! Baiklah, kencing tak kawan. Tak ni tak nak kencing, tapi tak terasa. Bawa kencing. Sampai ni seorang pula, kau ni saja, siapa yang nak kencing? Lepas tu saya kencing, seorang ni. Lah tadi tak boleh lah. Bawa lagi. Sudah kan? Duduk. Cerita dah habis. Orang yang tu boleh lagi. Dia boleh pergi travel berdua apa semua. Syukur belum ada rezeki tak apa. Jangan risau. Rezeki tu Allah Ta'ala akan bagi nanti. Kan? Sebab orang kata ujian Allah Ta'ala bagi macam-macam. Macam kisah Abu Hurairah gambar kan. Macam mana Nabi bercerita ada 3 lelaki yang ada penyakit. 3 lelaki ada penyakit. Kisah 3 lelaki ni penyakit apa? Lelaki yang pertama tu penyakit kulit. Badan yang berbolang-bolang. Sebab dia penyakit kulit tu. Yang kedua tu penyakit kulit juga. Sampaikan botak kepala. Tak ada rambut boleh tumbuh. Yang ketiga tu buta. Maka Allah Ta'ala hantar satu malaikat menyamar jadi manusia. Dia tanya lelaki kita, apa yang kau nak? Aku kau nak elok lah penyakit kulit aku ni. Saat nak lawan cicik dengan aku lagi. Maka dia doa, elok kulit dia. Ada lagi yang kau nak? Ada, aku nak unta. Dapat dia unta. Yang kedua tu pula yang penyakit botak tadi. Dia kata kalau boleh biarlah sembuh penyakit kulit aku dan biarlah tumbuh rambut. Salawat lapik rambut tumbuh. Doa macam tu tak payah pergi 6 dah.
Wah, elok deh. Lepas tu bila dah elok, ada tak apa-apa lagi kau nak? Ada, aku nak lembu. Dah pek dah lembu. Seekor. Lepas tu seorang lagi yang buta tu, aku kau boleh nak melihat, berilah aku melihat supaya aku dapat menikmati keindahan alam semula jadi ini, ciptaan ilahi. Okey, lepas tu doa anak dah pek dia melihat, ada apa-apa lagi tak kau nak? Aku nak kambing, dah pek dia kambing. Kemudian bila dengan takdir Allah, binatang-binatang peliharaan mereka ni beranak pinak, makin lama makin banyak, hidup dia orang makin sonang. Allah Ta'ala hantar satu lagi malaikat dipoi sekali lagi, kali ini menyamar menjadi mereka masa mereka sakit dulu. Yang pertama jadi orang yang sakit kulit, berbolang-bolang, Tuan, dia jumpa orang, Tuan, boleh tak Tuan bagi seekor unta pada saya ni susah, saya nak teruskan kehidupan saya. Dia cakap, minta maaf, unta-unta ni semua dah ada orang, dah ada hak orang. Lepas tu dia cakap, Tuan, saya macam pernah tengok ke Tuan, bukankah Tuan pernah ada penyakit macam saya ini? Dan Tuan diberi oleh Allah kurniaan dapat binatang seperti ini. Oh, minta maaf, awak salah orang. Unta-unta ni sebenarnya daripada orang tua saya. Dia dah terlupa bila dia sanang. Nampak? Itu sebab ujian bukan hanya waktu susah waktu sanang. Cakap dengan yang botak tadi pun macam tu juga jawapan dia. Mana yang botak dengan ni fail. Lepas tu jumpa pula yang buta tadi. Tuan, aku ni buta, boleh tak kau bagi seekor kambing kau pada aku? Maka yang pernah jadi buta ni cakap, wahai saudaraku, usahlah diberat-beratkan, kau ambillah berapa banyak pun yang kau nak. Ambil, kerana semua ni pun aku dapat dengan izin Allah. Lalu malaikat itu bercakap, sesungguhnya aku berdoa agar kau terus menjaga kekayaan kau ini. Teruskanlah bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya dua orang sahabat kau telah pun gagal dalam ujian ini. Nampak? Kadang kita ada manusia dia jadi gagal bila dia dah sanang. Betul? Lupa dia isteri dia yang sama-sama menderita dengan dia. Betul ke? Tak ada, mudah-mudahan elok kita jaga rumah tangga kita ni, jaga elok. Sebab kita syukur kita jaga. Orang lelaki bila balik, dia ABCDE tak, pertama Allah segala-galanya, membantu sesama ahli. Macam mana kita bantu-bantu ke pejabat, macam tu bantu-bantu ke rumah. Nampak isteri tengah melipet kain, apa salahnya suami duduk belakang, picit belakang? Memang picit. Memang tak apalah bang, abang pun penat. Sebenarnya suka. Tak apalah bang, tak apalah bang, tak apalah. Ataupun bini kat dapur tengah meracik bawang. Assalamualaikum, salam bang, ke dapur lah bang. Jangan saya buat kerja Lepas tu suami pada belakang, sak peluk. Abang peluh lah, ya Allah abang ni. Wah suka. Peluh lah abang ni, ya Allah abang. Pergi dulu depan lu. Awak ayat kan. Tapi bila nak baik tu pastikan bini kita tak melatah. Zap ditikam. Lepas itu bila lelaki balik, Assalamualaikum, dia pun buat capai bawang. Sebab kerja ini nak palu-palu dia. Sampai nipih tak palu-palu. Gopok sikit paut masuk dalam bilik air tu. Itu sebabnya itu sebabnya tu B mana bantu-membantu, si Cakna dan mengambil berat. Cakna tu mengambil tahu dan ambil berat. Tanya awak sihat ke? Cuba ambil handphone sekarang, WhatsApp pasangan sekarang. Macam mana dia cakap, Assalamualaikum, awak apa khabar? Macam tu dia tanya. Macam tu dia tanya. Sebab tak pernah buat. Cuba buat. Berapa ramai jawab Waalaikumsalam. Awak pula apa khabar? Berapa ramai jawab macam tu? Tak ada. Kebanyakan Waalaikumsalam. Kau pahal. Itu banyak. Itu banyak. Aduh. Jangan, kalau kata apa, barang bahasa Jawa tu apa, don't take things for granted. Macam tu lebih kurang kan. Ambil berat, balik rumah yang sihat hari ni. Alhamdulillah, abang macam mana kerja? Okey, nampak tak? Mas dulu abang sihat, dah lama tak perlu. Fadilah Kamsah kata, peluk isteri hanya umur 4 saat. Tak mana dia dapat, abang pun tak tahu. Peluklah mana yang dapat yang contoh yang sampai tak boleh kan.
orang lelaki kan, kita kena ingat peluk isteri tu memang itulah katanya macam itulah panjang umur perasaan, tapi pastinya peluk isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur, jangan boleh. Sebab nak syukur balik rumah, nak kisah balik rumah, jangan tu masuk bilik kita, masuk bilik anak tu tengok. Ya Allah, masa bila lah kau besar, tiba-tiba dah besar. Masa tidur tu comel kan, masuk bilik sendiri, ya Allah, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar, panah ke kata mana pula nak tidur ni Allah. Perempuan ni kalau dapat dia tidur macam tu, tapi dia walaupun dia tidur macam tu, dia tidur sanyar. Dia tak macam lelaki ada, kan? Syukur ya, lelaki tidur berdengkur, setidak-tidaknya tidur sebelah kita, bukan sebelah yang lain. Kan saya dah bagi tadi, ingat. Kadang tu bunyi somong kapal. Jauh batu belayan. Kan? Tu belum cerita bunyi vibrate Nokia ni. Perempuan kena ingat, kalau lelaki berdokur macam tu, makna ponek dah kerja siap. Sampai pagi dia boleh tahan macam tu. Yang gelak tu dia tu. Yang lagi ponek pada tu dia bunyi sikit hujung. Allah. Yang ketiga dia bunyi, lepas tu dia cakap bahasa Rusia. Itu ponek betul. Ada semupan dengan dia tak rapat, saya tidur ada lelaki, saya tu berangkut sebelah. Kadang saya tengok. Ya Allah, apa ikut tanggung. Lepas tu siap sampai dia punya chorus tu. Hidup ni. Syukur. Ya. Dan saya nak ambil ada satu ayat. Satu ayat dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramhu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Yang bermaksud, maka kebanyakan manusia bila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak mahu bersyukur. Tapi sebaliknya, bila dia diuji dengan disempitkan rezekinya, dia tidak bersabar, bahkan resah gelisah serta mengatakan, Tuhanku telah menghinakan aku. Maknanya bila time happy, time seronok, dapat pangkat, dapat duit dan sebagainya, wah dia cakap Allah Ta'ala tolong aku. Tapi bila dia sempitkan rezeki, dia mula dah mengeluh sana, mengeluh sini, semua tak betul. Sabar. Dia sebenarnya ujian Allah ni ibarat apa tau? Letak sesenduk garam, letak dalam cawan, dengan sesenduk garam letak dalam lidi. Baldi. Kau sah tahu ada dari sini lagi kan? Kalau letak dalam cawan, kalau letak dalam baldi, kita minum air itu mana lagi masin? Cawan. Sebab kecil dan sempit kan? Itu sebab bila ujian Allah datang, lapangkan dada kita, luaskan, adalah Allah Ta'ala nak bagikan. Kadang-kadang kita tak dapat negara hemat cemerlang, tak dapat. Lah rupanya suami kita naik pangkat kena pergi luar negara. Tak apalah, tak kisahlah tak naik pangkat. Rupanya dapat ikut suami pula pergi luar negara. Kayak Thailand. Contohlah kan. Jadilah itu saya pergi Thailand tu, drive dengan family. Oh no. 5 jam sampai Krabi, daripada sepadan tu 5 jam. Lawa. Masuk ke apa, pergi hotel halal kan, lawa lah. Lepas tu bila pergi dekat laut kan, terjun daripada bot tu, pakai pelampung kan. Saya tak tiba enam. Saya jatuh kapung, ya Allah, hebat baca pelampung di tangan Allah. Kita ikan semua datang tu, hijau semua datang, yang merah semua datang. Tu belum cerita topi pantai ni. Macam-macam binatang ada. Dugong badak air.
Roman Cipanzi pun ada. Bau kan macam-macam lah. Itu tak terdaya ni kan. Itu sebab bila Allah Ta'ala uji kita lapangkan diri. Kadang-kadang kita naik kereta. Bini kita, bang cepat abang tak boleh parang kat dapur ha. Lah, aku dah parang aku dah habis. Cepatlah. Aku cakap elok abang. Barang dapur sudah mula kehabisan. Takkan ada orang cakap macam tu tu. Jom. Bang, Allah tup tayar. Kau ni, kau lah pencuri dah bini kau nak. Kau pula kau tahu orang jawab macam tu lah. Lagi apa jangan ingat ujian daripada Allah. Lelaki-lelaki yang beriman dan lelaki-lelaki di MBPJ biasanya. Bang, bini kata, "Kenapa tu bang?" Sabar. MBPJ. Sabar. Bapak tengok. Tayar bocor. Tayar bocor bang. Ini mesti salah saya kan? Jangan risau, perempuan takkan cakap macam tu. Takkan ada perempuan aku salah kat situ pula. Ini salah saya kan bang? Tak ada lah. Jangan macam tu. Ni Allah Ta'ala uji kita. Biarlah tak apa. Dah nak bocor kan? Bocor dah tu. Kita kunci pintu. Kenapa lah bang? Bawa beg. Kita jalan, kita cari kedai yang terdekat. Jom, pegang tangan abang. Nampak tak hikmah yang pertama? Dapat pegang tangan sampai 20 tahun. Pegang tangan jalan. Jauh lagi ke bang kedai? Tak adalah jauh dah, dalam 20 km. Tak apalah kita. Sebab tu dia berbual. Rupanya kat rumah tak sempat berbual waktu tu dapat berbual. Nampak tak hikmah kedua? Bang. Dulu masa kita mula kahwin, kita selalu ikut jalan ni kan? Untuk mutan kau. Memang hari-hari je lalu jalan ni. Orang perempuan mana perasan jalan dia ikut. Ni lah jalan ni. Oh ya kau. Bang yang tempat yang accident tu ni kan? Ni lah tempat. Macam ni. Inilah tak nampak tak? Helmet orang tu pun ada boleh. Nampak tak? Dapat apa cerita. Nampak kan? Iya, hikmah banyak kadang kita. Nampak kan? Kita tengok kadang ada benda-benda lain Allah Ta'ala nak bagi kita. Contoh orang perempuan tiba-tiba kena buat kerja. Bos kan biasa suruh kerja. Azlina bukan nama sebenar. Ada Azlina ni? Mana? Ada situ. Azlina, tolong siapkan kerja ni. Siapkan hari ni juga. Esok nak hantar. Bos tapi tuan tapi saya ada hal. Boleh tak tuan suruh dia? Saya suruh awak kan? Buat je lah. Inilah. Tengok dia punya momen. Bukan Azlina sini lah tapi lain. Apa-apa tak? Kek aku kena. Atau mengancam tak nak kerja. Orang dia kalau tak apa benda lah. Aku kena tu. Oh nak lain. Apa-apa marah. Sampai malam tu kata telefon. Bang, ambil nak. Bagi ambil nak. Tak ambil nak. Laki pun kono. Relax lah. Janganlah marah. Tak ada. Banyak kerja ni. Yalah. Aku tak telefon. Apa benda lah. Sudah ni pukul 10.30. Zak. Siap pun. Marah lagi tu. Ya pun ni nyampar tu kat dekat jalan habis dia maki semua. Apa tepi okey. Suami ke rumah kan dah strategi anak-anak. Kau nak makan belum dah? Kemas cepat-cepat. Mak kau ini mood dia macam. Dah tapi masuk bilik sana masuk bilik. Ni yang biar mak kau main. Ini yang bisa siapa pergi ambil. Jangan bagi mak kau marah. Lepas tu sampai kat aku dia dah susul dia tinggal tunggu bini dia balik kan. Assalamualaikum. Allah tak habis lagi ya Allah. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah. Turun tadi lah. Mana apa cubalah sabar. Cuba makan nak besar. Tadi abang dah siap nak beli makanan tadi. Abang beli kan dah sekian. Aku minta semua masak. Elok tu. Cuba langsung masak. Tampaklah Allah. Jangan macam tu. Punya gagang. Sampai orang makan 2 minggu lepas tu bos dalam mesyuarat pengurusan. Assalamualaikum, saya nak beritahu semua tanya ketah kerja yang kita buat hari tu alhamdulillah KPKT angkat sebagai ketah kerja yang terbaik. Semua PBT kena ikut ketah kerja kita. Terutamanya saya cakap terima kasih kepada Azlina. Azlina terima kasih banyak. Saya dengar sampai 10.30 malam balik. Terima kasih banyak. Marah lagi tak masa tu? Marah lagi tak? Iyalah, masing-masing kak 10.30 balik tu. Ada macam tu. Masa tu marah lagi tak? Tahu tak dia cakap apa masa tu? Tuan, ini kan tanggungjawab.
Itu yang nak tahan tu. Waktu kau kena suruh, kau punya marah. Waktu balik, bang, ingat tak yang itu yang saya balik lambat sebab kata kerja. Oh, yang abang kena marah ni. Itulah bang, alhamdulillah bang paper tu. Bos puji lah, dia cakap yang terbaik lah, semua orang jadi ikutan. Baguslah. Walaupun hakikat di hati abang ni masih luka akibat kemarahan kau itu. Orang perempuan kan macam tu, marah je. Kecuali orang perempuan yang fikir lah. Boleh tak berhenti marah? Jangan marah lagi dah, boleh tak? Dekat sini memang lembut orang perempuan. Saya pun tak faham kenapa kat tempat kerja kau lembut, dekat rumah kau loud speaker. Memang tak faham. Tadi Assalamualaikum. Kita minum dulu. Ya Allah lembut Allah. Mari minum, cik sedang minum ke apa? Minum dulu. Ya Allah, kita pun cecah-cecahnya lama dah. Balik rumah dia dah buka tudung, dia pakai pakaian rasmi dia. Baju binatang, baju pelawak. Mulalah mencari habitat. Bak sampai ke dapur, bak sampai ke ruang tamu kan. Mula ada laut tiga, pakai mandi. Astagfirullahaladzim. Satu lorong dengan suara tu. Satu permintaan saya. Orang perempuan marah anak jangan pindah ke suami, boleh tak? Marah anak jangan pindah ke suami, boleh tak? Boleh tak? Macam boleh tak? Tengoklah. Contoh. Pergi mandi, kau tampakkan budak ni. Geram aku pergi mandi. Suami sampai. Assalamualaikum. Salam. Apa? Mana balik? Apa mau marah? Biasalah bang, anak kita kan. Pergi mandi. Mana bang? Tak ada asing. Ini tak. Pergi mandi, kau tampakkan. Geram aku budak ni. Budak ni. Assalamualaikum. Mandi sekor lagi. Dah lah baru sampai. Jangan takut pukul gatal. Kau ni kan susah warna tu kan. Cuma cakap elok. Jangan gagak. Boleh tak perempuan? Jangan gagak. Perempuan dia biar murni je. Sebenarnya lagi kau larang, lagi dia buat tau. Jangan kahwin. Lagi dia kahwin. Ada cara dia. Abang rasa abang nak kahwin sekejap bang pergi dapur, pergi batu asam, pergi pisau. Agak-agak bila tu bang? Abang rasa lah. Agak-agak bila? Aku gurau jadi tu. Macam tu bang, kan? Iya, bodoh ni nak pergi macam tu lah cakap. Kan? Ya, lembut-lembut cakap. Kadang kita faham, orang lelaki pandai, baju buka, situ tinggal. Tu nak berubah. Seluar situ tinggal. So dalam ke tingkap lah dia. Kalau perempuan marah, memang lagi dia jawab lah. Abang ni besar siapa? Letaklah satu bat. Kita pulang letak mana? Apa sibuk apa? Cuba cakap lewat abang, boleh saya berbicara dalam sepatah dua kata? Lelaki kalau dengar bini cakap tu comel, wah faham dia faham. Begini bang, kita sudah melayari alam rumah tangga lebih kurang 15 tahun. Berbagai dugaan, orang dan duri kita terpenuhi, berbagai cabaran kita adaptasi. Rakyat didahulukan pencapaian di utama. Apa kaitan ini kan? Abang nampak tak bakul tu? Bakul tu pun ternampak lah. Allah, kenapa? Bakul ni sebelah khas untuk abang. Kenapa pula? Lain kali baju abang ni, situ dia ambil. Baru dia faham. Seluar tu kat situ dia. Tu kat tingkap tu. Macam mana Hawaii dan nampak sini. Sebab kena ingat, lelaki dan perempuan berbeza. Dalam hijrah gini pun kita faham, lelaki perempuan beza. Dia tak sama karakter. Ulama dulu menggambarkan perempuan sebagai tulang yang bengkok, lelaki tulang yang lurus. Sampai bila pun bengkok tu tak boleh nak lurus. Yang lelaki kena sesuaikan diri dia dengan bengkok, perempuan tak. Perempuan tak dapat ikut lelaki tu dua cakap. Sampai masa dia konflik. Itu sebabkan dia tak sama macam orang lelaki. Dia akan pergi satu kedai yang ada 9 barang dia nak beli. Itu tak senang copet balik. Satu kedai 9 barang. Itu lelaki. Orang perempuan satu barang 9 kedai. Sebab apa? Sebihaga. RM5, RM3. Jam
Rumit tinggi sekarang apa mahal mana? RM4 dalam mobil kau jauh ni. Nak dah apa tinggi mana? Sudah itu lupa mana lah ibu gak. Ulang lah balik semula tu tak tahan. Tu sebab ke pasar raya besar dia wujudkan kursi-kursi ajaib depan kedai. Kami beli kan ada kursi depan tu. Kebanyakannya lelaki yang duduk, bukan perempuan. Perempuan beli barang, lelaki duduk situ sambil merundung nasib, pegang stroller baby. Bila lah nak sudah maafkan ya Allah, bila lah nak sudah. Tetapi kelebihan pula kena faham orang perempuan kelebihan dia apa? Dengan lelaki. Lelaki banyak pakai otak kanan, perempuan banyak pakai otak kiri. Betul tak? Sebab otak kanan dasar. Tu sebab orang lelaki kalau start enjin kereta dia akan tunggu panas dulu baru jalan. Orang lelaki. Sebab dia dah fikir dah kalau jahanam kereta ni besok overhaul lagi mahal dia. Tu sebab tahan dia tunggu. Selagi tak padam biru tu dia tak jalan. Biarlah dia lambat tu. Okey, baru jalan. Orang perempuan lain belum start tak jalan. Bayangkan dia punya nak dongeng. Itu sebab orang yang berfikiran yang otak kiri, dia tak boleh jaga GPS. Orang lelaki jangan bagi orang perempuan jaga GPS. Dia tak boleh tengok, dia takkan tengok yang dia tengok takat yang bergerak. Okey bang, depan lagi. Ya Allah bang, simpang dah topeng. Kita macam ni. Orang lelaki, contoh daripada Petaling Jaya kena pergi mesyuarat kat Putrajaya. Dia dah terbayang dah 2-3 jalan dia boleh ikut. Jalan ni ambil, ikut jalan ni. Jangan ambil jalan tu jam, kenapa pula? Hari ni tak apa hal, ada function, oh ya ke? Kau ikut jalan ni. Kalau jalan ni boleh? Tak, jalan tu tengah repair, habis kau ikut jalan ni. Jalan tu boleh ke? Boleh, dia ikut sini. Oh, okey lah. Orang lelaki boleh, sebab dia berfikiran jauh. Orang perempuan kalau dia tahu satu jalan, janganlah kau ubah jalan lain. Kau ikut jalan ni, dekat, biarlah dia jauh. Tapi kelebihan orang perempuan, bila dia macam tu, bila pakai otak kiri, kelebihan yang perempuan, dia boleh multitasking. Dia boleh multitasking. Orang lelaki tak dapat dah. Sebab tak jaya tengok kat rumah. Bang, buang sampah, duduk dia balik. Sapu lah sikit bang, saya sapu, duduk dia balik. Komen lah sikit, kau banyak lah kau cakap. Orang lelaki dia tak boleh. Itu sebab orang lelaki, contoh saya tanya orang lelaki, kalau kita tengah menaik, kawan ajak berbual, boleh ke tidak baik semua sekali? Menaik dan berbual, boleh tak? Tak boleh, termasuk yang cakap ni. Kita tengah naik. Weh, aku benar nak cakap. Kejap tak kerja lah. Penting ni, mak. Nak cepat lah cakap. Abang. Itu orang lelaki, dia tak boleh dua kerja. Orang perempuan lain. Saya tengok PA, saya dekat pejabat, dia boleh menaik. Tak. Telefon bunyi. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh, tak. Halo, mana ada? Pandai lah kau. 3 dalam 1 lebih 4. Amin. Macam mana? Orang lelaki dalam pek-pek tu dah. Saya tengok mak saya kat dapur, dia boleh goreng ikan, dia tinggalkan ikan tu, dia pergi lap meja makan. Dia pergi kat sofa tu, dia tepuk bantal tu, dia terbalikkan. Dia pergi beli kat kuali, dia terbalikkan ikan tu, tak hangus pun. Berapa banyak benda dia buat. Orang lelaki, dapet dia masak Maggi, situlah dia berdiri. Dah boleh masuk belum ni? Betul tak? Ya, takkan dia buat benda lain dah. Tak ganggu rasa. Jangan dia jauh. Masak Maggi je. Abang jangan lupa, balikkan mandikan anak, lepas tu goreng telur. Hitam anak tu goreng. Bercampur. Tak adalah, maksud itu dah kelebihan semestinya. Raikan kelebihan kan. Itu sebab mesra-mesrakan hubungan kita. Sebab saya sebut, saya kaitkan dengan keluarga supaya bila keluarga kita okey, insya-Allah. Apa dah hal, ada kisah sebab keluarga kita okey. Bila keluarga kita okey, insya-Allah kerja kita pun okey. Bermesralah, tak ada lagi dah panggil apa benda, bapaknya, maknya. Panggil mesra cerita Nabi. Nabi panggil isteri, ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Isterinya panggil, ya Rasulullah. Panggil pangkat suami dia. Panggil pangkat suami tu Rasulullah. Macam kita panggil lah, wahai suamiku. Cuba baik sekali. Wahai suamiku. Macam mana? Langsung kau ni sihat ke tidak? Panggil lah pangkatnya, panggil pangkat kojo Jangan panggil pangkat kojo. Kawan tu kerja kilang, wahai operator pengeluaran. Hajar kau. Wahai penguasa N17. Jangan macam tu, bukan macam tu. Panggil
mesra. Lepas tu lagi satu lagi, jangan bila komunikasi dengan suami isteri ni jangan pakai perantara kita sendiri panggil. Suami tengah basuh motor. Lo kau cakap dengan abah kau si goreng dah siap. Baba, mak cakap si goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kerja boleh. Mak, abah cakap kejap lagi. Kau cakap dengan abah kau sekarang now. Bah, ni mak cakap tau sekarang now. Kau cakap dengan mak kau tak tiba bahasa tu. Mak ni abah cakap tau kalau dia cakap tak tiba bahasa tu. Kau cakap dengan abah tu kau jangan kau hajar boleh tak? Apa salahnya abah tengah basuh motor, mak datang gosok tangan abah. Bah, iya. Bila kono air tu dekat bini tu langsung keluar video klip ni ustaz. Langsung abah koi lagi jabo hasti mak jawab baris putih canak-canak cum-cum. Jiran di kanan tu cak dong cak. Dengan jiran-jiran pun terbabit tu teman. Ya, yang penting keluarga bahagia itu sebab disebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Okey keluarga kita, insya-Allah okeylah kerja kita. Jaga kedua-duanya, dua-duanya ada amanah yang kita pikul, dua-duanya ada tanggungjawab nak kita buat. Berubah kita daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik. Mudah-mudahan betul lah. Apa juga dugaan, apa juga cubaan, apa ada hal, ada kekisah, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini malam sekarang boleh tengok Syamsul Amri Ismail Official dalam Facebook. Dekat situ kalau nak tanya soalan, boleh tanya soalan kat situ. Personal tanya je kat saya, insya-Allah saya akan jawab. Kalau ada kemusykilan apa-apa nak tanya. Lepas tu boleh tengok gambar-gambar kita yang hari ni. Sebab Syamsul Amri Ismail, siapa yang memang nak friend saya dapatlah, kalau tak dapat tengok yang official tu fan page, semua boleh tengok gambar yang hari ni. Ada yang gelap macam ni, dia macam ni, dia. Jangan risaulah, kita akan tapis, kita pilih yang teruk aja. Okey. Mudah-mudahan yang baik itu datang kepada Allah Taala. Mudah-mudahan berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.